susulan daripada peperangan kemenangan Mesir kepada Israel, susulan daripada itu berlakulah penjajahan kerajaan Mamlukiyah. Kerana Mamlukiyah headquartersnya ada di Mesir. Kerajaan ni ada banyaklah daripada khalifah zaman Khalifah Rashidun, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah. Kita nampak semua perkuburan demi perkuburan. Ini perkuburannya yang berbeza. Kita panggil sebagai Al-Mujawirin. Al-Mujawirin, Kharafatul Mujawirin. Kerana dia bersebelahan dengan Masjid Azhar. Dekat je. Masjid Azhar dekat je. Di perkuburan ini setiap 5 meter akan ada seorang alim yang dikebumikan. Puluhan malah ratusan Syekh Azhar dikebumikan di sini. Athaillah As-Sakandari. Beliau merupakan seorang wali Allah yang sangat besar yang bertarikatkan Syaziliyah. Kita pernah dengar tarikat Syaziliyah. Tarikat Syaziliyah ni adalah salah satu daripada tarikat menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berzikir. Diasaskan oleh seseorang yang bernama Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Imam Abu Hasan Asy-Syazili merupakan pengasas tarikat Syaziliyah. Kemudian diwarisi oleh khalifahnya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Kemudian diwarisi oleh khalifahnya iaitu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi sekarang ni kita berada di sisi seorang khalifah daripada khalifah-khalifah tarikat Asy-Syaziliyah. Tarikat ni adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarikat itu adalah lautan yang mana kita menaiki bahtera untuk melayari lautan ini. Lautan ini yang mana kalau kita selam, kita akan berjumpa dengan permata-permata ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan manusia, aku tak menjadikan jin melainkan untuk menyembah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan menyembah sebagai ma'rifah, bermakna mengenal. Jadi tujuan kita hidup di sini, why are we here? Four fundamental questions. Who are we? Where do we come from? Why am I here? Where are we going? Semua jawapannya dah dijawab oleh Al-Quran. Aku datang daripada Allah, aku akan kembali kepada Allah. Aku di sini adalah hamba Allah. Tugas aku di sini adalah untuk mengenal Allah. Jadi tarikat merupakan lautan yang mana kita melayari bahtera untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bahtera kita adalah syariat. Syariat banyak hukum hakam. Kita tak boleh terus pergi kat lautan nanti tenggelam. Kita kena ada bahtera dahulu. Macam mana dapat bahtera lautan ni? Bahtera ni adalah syariat, hukum hakam dahulu. Kita belajar hukum fikih dulu. Fardu-fardu ain kita belajar dahulu. Bila ilmu asas dah kuat, barulah kita boleh terus melayari lautan tarikat. Lautan tarikat ini harus ada gurunya, harus ada khalifah mursyidnya. Barulah dia akan bawa menyelam untuk berjumpa dengan permata-permata hakikat. Jadi antara mereka, wali-wali Allah yang sudah bawa ramai daripada para manusia untuk mengenal Allah SWT, antaranya adalah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang wali Allah yang sangat besar, berasal daripada bumi Iskandariyah. Itu yang nama dia Iskandar As-Sakandari, kerana berasal dari bumi Iskandariyah. InsyaAllah kita akan pergi ke Iskandariyah nanti 4 jam dari sini. Iskandariyah, di sana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bermula hidupnya belajar ilmu syariat. Macam kita belajar ilmu fardu ain. Kadang-kadang dah belajar ilmu fikih banyak. Kadang-kadang sampai kita kurang dari segi kerohanian. Kita akan mula mengingkari benda-benda yang mungkin kita tak suka. Kita nampak orang ni ahli sufi, nampak asal dia ni banyak sangat zikir, asal dia terlalu berakhlak macam terlalu baik sangat. Aku yang patut lagi baik kerana aku banyak ilmu. Jadi awalnya Ibn Athaillah As-Sakandari mengingkari ahli-ahli tasawuf. Dia nampak ahli-ahli sufi ni, dia kata kau ni ahli bid'ah lah, banyak sangat zikir. Kenapa zikir goyang-goyang? Kenapa zikir dengan jemaah semua? Ni semua tak boleh, ni semua bid'ah. Akan tetapi setelah dia jumpa dengan gurunya Imam Abu Abbas Al-Mursi, cahaya daripada gurunya terus terpancar menyinari hatinya. Allah Ta'ala terus berikan dia hidayah. Bila Allah Ta'ala dah berikan dia hidayah, terbuka pintu hati dia untuk pergi berjalan sufi. Barulah dia jadi seorang ahli sufi. Barulah daripada syariat beliau pergi ke tarikat. Syariat dulu tuan-tuan membuat, lepas syariat baru ke tarikat. Siapa yang terus pergi ke tarikat tanpa syariat, dia akan tersesat. Orang dia akan jadi zindik. Ada orang cakap aku dah tak payah solat dah sebab tarikat. Guru aku cakap solat sampai yakin. Aku dah yakin, jadi dah tak payah solat. Salah. Syariat dahulu, barulah tarikat. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari sampailah beliau terjumpa dengan permata hakikat. Bila dah terjumpa dengan permata hakikat, semua ilham-ilham daripada Allah Ta'ala terus turun pada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, terus ditulis Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya. Kitab itulah yang kita panggil sebagai kitab
kitab hikam. Kita pernah dengar kitab hikam, sangat masyhur dekat Nusantara, menjadi pedoman hidup kita, kita punya prinsip hidup. Kitab hikam ni merupakan kata-kata hikmah yang diberikan oleh Allah SWT direct kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Dia tuliskan hikmah yang pertama, kalau kita boleh kongsikan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanu raja' inda wujudi zalal. Imam Ibn Athaillah Sekandari mengatakan, antara tanda-tanda kita ni bergantung dengan amalan kita adalah apabila ada kekurangan, kita akan kurang pengharapan. Kalau lah contoh, saya beri contoh, mungkin hikmah dia terlalu tinggi untuk difahami. Tiba-tiba lah kita dah beramal, sekali tiba-tiba terjatuh pada dosa. Bila terjatuh pada dosa, kita punya mood terus down. Dah malas lah nak buat taat, dah malas lah, tak susah lah, aku dah buat banyak-banyak sangat taat, tiba-tiba aku jatuh lagi kat dosa. Kalau kita akan terus begitu sampai dah tak nak amal lagi, bermakna kita tengah bergantung pada amalan kita sendiri. Kita tak betul-betul ikhlas lagi. Kalau benar-benar kita ikhlas pada Allah Taala, berapa banyak kita jatuh kat dosa pun kita akan terus naik. Kerana tiada aku, bukan aku yang beramal, tapi Allah SWT yang berikan taufik untuk aku. Itu antara hikmah-hikmah Ibn Athaillah Sekandari. Hikmah yang kedua, iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid minasyahwatil khafiyah wa iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab inhitatu minal himmatil aliyah. Tuhan dah tempatkan kau dekat makam tajrid. Makam tajrid tu bermakna kita ni dah tak ada apa-apa responsibility, kita tinggal berzikir, tinggal belajar bentuk ilmu, kita tinggal beribadah kepada Allah Taala. Allah Taala dah letakkan kita kat tempat itu. Tapi kalau kita nak yang lain, aku kalau boleh aku nak kerja, aku nak cari duit lah, nak cari nafkah, nak cari rezeki. Itu tu merupakan syahwat yang tersembunyi. Tuhan dah kasih kau peluang untuk berzikir, kau dah tak ada apa-apa lagi, kerja lagi, dah tinggal nak pulang kampung lah, nak balik kampung je tinggal. Ini nama dia maqam tajrid. Mungkin antara kita dah ada dalam maqam tu. Maqam tajrid bermakna dah tak ada apa-apa lagi kewajipan melainkan berzikir, beribadah, standby jumpa Allah SWT. Tapi kalau hati kita masih nak bekerja, hati kita masih nak mencari nafkah keduniaan, itu adalah syahwat yang tersembunyi, nafsu yang tersembunyi. On the other hand, kalau Allah Taala dah makamkan kita dekat makam asbab, bermakna aku ni sekarang penat tengah cari kerja untuk nak cari nafkah untuk isteri, anak, nak menampung keluarga, tapi dalam hati aku nak tajrid. Kalau boleh aku nak jadi macam yang ni lah, orang dia tak ada apa-apa kerja lah. Kalau boleh aku nak berzikir kat mihrab je lah. Kalau boleh aku nak pergi Mesir, tinggal kat Mesir je lah, tak payah kerja, tak payah apa. Itu pun nafsu yang tersembunyi. Itu juga syahwat yang tersembunyi. Pokoknya adalah kita reda dengan apa-apa makam yang Allah Taala tempatkan kita. Kalau Allah Taala dah letakkan kita dekat makam maknanya situasi. Allah Taala dah letakkan kita, situasi kita mencari rezeki untuk keluarga, dan itulah ibadah kita. Kalau Tuhan dah letakkan kita, situasi kita sebagai pelajar, macam saya sekarang pelajar, tak payah cari rezeki, Tuhan dah kasih dah bukakan pintu. Kalau saya nak kerja, nak balik Singapura, nak kerja, itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Pokoknya reda dengan apa yang Tuhan dah tetapkan kat kita. Situasi apa yang Allah dah letakkan kita, itu adalah ibadah kita. Maqamuka haitsu aqamak. Maqammu di sisi Allah Taala adalah di mana Allah Taala letak kamu kat situ. Ini adalah antara hikmah Ibn Athaillah Sekandari yang diajarkan. Mari sama-sama kita beri salam kepada Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sekandari. Sa'al Fatimiyah adalah waktu Sayyidatina Fatimah, anak Nabi Rasulullah SAW, akan duduk buat ibadah sahaja pada hari Jumaat, petang Jumaat. Selepas asar Jumaat, itu adalah waktu yang sangat mustajab doa. Ada yang mengatakan ketika khatib di mimbar, ada yang mengatakan pagi Jumaat, tapi pendapat yang paling kuat adalah selepas asar waktu Jumaat. Alhamdulillah, selepas asar waktu Jumaat kita dah isikan dengan ziarah para wali. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. La tabki ala man mat walakin ibki ala asril jum'ati izafat. Para ulama mengatakan jangan kau nangis kerana pemergian seseorang, tapi nangislah kalau petang Jumaat tu kau tak buat ibadah. Kalau tak buat ibadah pada hari petang Jumaat, nangis, patutnya nangis. Dulu orang-orang dulu mereka akan takziah, ucapan takziah bagi mereka-mereka yang tertinggal solat Jumaat ataupun solat jemaah. Contoh ada orang tu tak keluar jemaah subuh dekat masjid ataupun tak solat jemaah dekat masjid, semua orang akan tulis takziah, salam takziah, letak dekat depan pintu. Bila dia buka, dia tengok salam takziah dari kawan-kawan. Kenapa? Sebab kau dah tertinggal fadilat yang besar. Fadilat yang terbesar kalau tertinggal mereka ucapkan takziah. Jadi alhamdulillah lah kita dapat isikan waktu-waktu dengan berkah. Alhamdulillah sekarang ni kita berada di sisi seorang imam yang besar dalam mazhab Hanafi. Beliau bernama Kamaluddin Ibn Humam. Kamaluddin bin Humam.
Beliau seorang mazhab Hanafi. Siapa yang belajar mazhab Hanafi pasti akan belajar kitab-kitab beliau. Mengapa beliau disemadikan di sini? Kalau kita perasan, betul-betul di bawah telapak kaki Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah As-Sakandari kita baru ziarah tadi. Betul-betul dekat tapak kakinya di sini adalah disemadikan Kamaluddin bin Umam. Apakah kisahnya? Satu hari beliau dah ziarah makam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau duduk di masjid. Baca Al-Quran. Bila baca Quran, terbaca satu ayat ni, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Terjemahan dia, di antara mereka pada waktu hari kiamat nanti ada yang celaka, ada yang gembira. Jadi tiba-tiba suara daripada makam Ibn Athaillah As-Sakandari terus terkeluar suara. Dia kata laisa minna syaqi ya Kamal. Dia kata wahai Kamal, siapa yang di sisi kami takkan celaka. Siapa yang di sisi kami confirm gembira. Dari situ beliau terus terdengar, dia terkejut. Lepas tu dia wasiatkan, aku berwasiat aku nak berada di sisi Ibn Athaillah As-Sakandari, nak mengambil barakah. Ada tak dalil dalam hadis? Ada. Nabi SAW sebutkan dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi bermakna Allah Taala sendiri bicara. Allah Taala kata humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Merekalah kaum yang takkan celaka sekiranya mereka berdamping dengan kaum tersebut. Kaum siapa? Kaum orang-orang soleh. Ini kita sebelah je dah dapat keberkatan. Apatah lagi kalau dapat berguru, dapat belajar lagi. Jadi begitulah kisah Kamaluddin bin Umam. Mari sama-sama kita beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidina Kamaluddin bin Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah anna khairal jazaa fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mari sama-sama qabat pun dah berkumandang, insya-Allah kita solat jemaah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagi ziarah yang kedua di sini merupakan kompleks maqamat, iaitu terdapat dua orang ulama yang dikemudikan di sini. Yang pertama di sebelah kanan saya, jadi Abdullah bin Abi Jamrah. Kita cuba hafal nama, mungkin nama ni pertama kali kita dengar, tak ada masalah. Ini semua merupakan ziarah pengenalan. Abdullah bin Abi Jamrah, dan juga di sebelah kiri Muhammad bin Sayyidin Nas. Kita buat satu-satu lah insya-Allah. Sidi Abdullah bin Abi Jamrah atau nama singkatnya Ibnu Abi Jamrah. Beliau merupakan seorang ulama daripada Spain. Beliau merupakan seorang ulama daripada Hispania. Hispania tu Spain lah. Spain tu dekat jauh. Maksud Spain tu bukan hanya dekat daerah border Morocco dengan Spain, tapi jauh lagi ke atas dekat Spain, dekat Madrid, daerah Sevilla dan sebagainya. Sayyidina Muhammad bin Sayyidin Nas pun juga daripada Spain, daripada Sevilla. Macam mana mereka berada di sini? Pada awal ni kita harus faham daulah Islam pada zaman Abbasiyah. Abbasiyah, kalau kita ingat, Abbasiyah ni selepas Umayyah. Umayyah ni selepas Khalifah tu selepas Rasulullah. Nabi SAW, kemudian Khalifah 4, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah. Waktu Abbasiyah tu mereka bunuh semua Umayyah yang ada kerana nak menjatuhkan kan daulah kerajaan Umayyah, kecuali satu orang nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman ni larikan diri daripada Baghdad, lari terus pergi dekat Spain. Dari Spain itulah dia buatkan daulah Umayyah yang baru. Daulah Umayyah. Jadi Spain tu sebenarnya pusat keilmuan yang besar di region atas. Jadi tapi ketika zaman fitnah, zaman Isabella, kita nyanyi Isabella, tapi history sejarah Isabella sebenarnya apa? Isabella seorang queen, dia yang jahat, dia yang bunuh massacre, dia yang bunuh beramai-ramai orang Islam yang ada di Spain. Dia yang menghalau orang Islam semua di Spain. Jadi ulama-ulama di sana tak ada tempat lain nak lari, tak ada tempat lain yang nak mendapatkan perlindungan, mereka pergi ke Mesir. Dekat sini kerana ada Azhar, mereka mengajar di sini. Jadi itulah Ibn Abi Jamrah ni merupakan seorang yang meringkaskan kitab Sahih Bukhari. Kita pernah dengar Sahih Bukhari, kitab hadis yang menjadi rujukan utama kita dalam mengenal hadis Nabi SAW. Yang meringkaskan Sahih Bukhari kepada satu jilid adalah beliau Ibnu Abi Jamrah. Jadi orang yang banyak berjasa dalam bidang hadis, dalam bidang tasawuf dan sebagainya.
Orang yang banyak berjasa dalam bidang sirah sejarah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Muhammad bin Sayyidin Nas. Beliau menulis kitab yang bernama Nurul Uyun fi Siratil Amini Mahmud, kitab yang menghimpunkan tentang sejarah Nabi SAW. Sedikit tentang sejarah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengenal Nabi SAW? Kita mengenal Nabi SAW dengan 3 pintu. Ini untuk bagi-bagi kita yang masih beginner. Kita baru saja nak mengenal Nabi kita SAW. Kita mengenal Nabi SAW daripada 3 penjuru. Yang pertama kita panggil sebagai sirah. Yang kedua kita panggil sebagai syama'il. Yang ketiga kita panggil sebagai khasa'is. Ini semua perkataan Arab, tak apa, kita cuba fahamkan. Sirah, syama'il, khasa'is. Sirah itu adalah kisah-kisah perjalanan Rasulullah SAW daripada saat dilahirkan hingga saat beliau wafat. Itu nama dia sirah. Yang kita belajar history sirah. Tapi peribadi Nabi SAW, bentuk badan Nabi SAW, rambut Nabi SAW bagaimana, uban Nabi SAW ada berapa, janggut Nabi SAW ada berapa uban yang putih, Nabi SAW pakai tongkat yang bagaimana siwak Nabi SAW, bagaimana sikapnya Nabi SAW. Itu semua mengenai peribadi Nabi SAW kita panggil sebagai syama'il. Nabi SAW berapa tinggi, berapa rendah, Nabi SAW cara jalan tu macam mana, semuanya ada dekat syama'il. Saya beri contoh, Rasulullah SAW bila cara berjalan, jalan cepatnya seperti orang turun bukit. Itu cara Rasulullah SAW. Nabi SAW tak jalan lenggang-lenggok, tak jalan relax-relax, tak jalan kaki seret, tak jalan macam itu. Nabi SAW jalan seperti orang yang ada misi, seperti orang yang turun ke bukit. Semua kita dapat daripada mana? Daripada syama'il. Dah kenal dari sirah, dah kenal dari syama'il, barulah terbuka pintu khasa'is, keistimewaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap kali jalan akan ada awan yang melindungi. Rasulullah SAW diberikan doa yang mana diberikan hajat yang nabi-nabi lain semua tak dapat. Rasulullah SAW dapat Isra, kemudian Mi'raj, itu semua nabi lain tak dapat. Itu kita panggil sebagai khasa'is. Barang siapa yang sudah memahami sirah dan syama'il, tidak mungkin akan mengingkari khasa'is. Siapa yang faham tentang sirah dan syama'il tak akan mengingkari yang Rasulullah SAW dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada 4 sampai 9 sampai 12. Orang yang banyak mengingkari, Rasulullah SAW ni kahwin dengan budak kecil. Sayyidah Aisyah baru umur 9 tahun Nabi SAW dah kahwin. Nabi SAW ni orang yang banyak syahwat kerana kahwin lebih daripada 4 itu semua tuduhan-tuduhan kerana belum mengenal peribadi Nabi SAW, belum mengenal sirah Nabi SAW, belum mengenal yang apa Nabi buat SAW semua adalah wahyu daripada Allah SWT. Itu bukan daripada syahwat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya, tapi semuanya adalah wahyu yang ditunjukkan. Semuanya kita dapat daripada kitab ni, dijasa oleh Sayyidina Muhammad bin Sayyidin Nas. Mari satu kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga Allah SWT kasih rahmat kepada mereka, kepada kami semua. Semoga dengan keberkatan mereka tempias juga keberkatan pada kita, tempias juga rahsia-rahsia mereka. Ala hadhihi wa kullu yatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita beri salam dulu kepada siapa yang berfikir dan jamrah. Kita cuba buatkan, kalau tak buat mari sama-sama kita beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Ya Sayyidina Abdullah Ibnu Abi Jamrah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Wali Allah. Ya Wali Allah. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Safiyullah. Ya Safiyullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sultan al-Mashriq wal Maghrib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah. Anna khairal jazaa. Khairal jazaa. Fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, di sebelah kanan kita ni merupakan sekolah kita buat masa ini, sekolah saya. Kita mengambil diploma fatwa di Majlis Fatwa Darul Ifta Al-Masriyah di sebelah kanan. Di sinilah tempat mufti-mufti mereka kita train pelajar-pelajar untuk memberi fatwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu alayka Assalamualaikum ya Sayyidana Syekh al-Islam Zakaria Al-Ansari. Assalamu alayka ya Muharrir Al-Mazhab. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah anna khairal jaza fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala apabila tiba lagi kita dekat muka saya kita terpisah dengan kita, iaitu merupakan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada susul galurnya Sayyidina Hasan. Jadi mari sama-sama kita cuba menghafal nasab keturunan Sayyidina Nafisah. Mudah insya-Allah. Sayyidina Nafisah binti Hasan Al-Anwar. Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj. Zaid Al-Ablaj bin Sayyidina Hasan yang kita kenal. Sayyidina Hasan bin Ali lah, bin Ali bin Abi Talib ya. Jadi Sayyidatina Nafisah binti Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Sayyidina Ali. Jadi kita hafal dua nama je. Nama bapaknya adalah Hasan Al-Anwar, nama atuknya adalah Zaid Hasan Zaid. Nafisah binti Hasan binti Zaid bin Zaid bin Hasan. Jadi Sayyidatina Nafisah radhiyallahu taala anha sebenarnya berasalnya di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah. Jadi beliau dilahirkan di sana pada tahun 145 Hijrah. Sayyidatina Nafisah dapat belajar dengan tabi'in yang dah tua, yang dah lama. Jadi beliau tergolong daripada golongan tabi'in. Jadi kita ada Nabi SAW, bawahnya sahabat. Yang dapat berjumpa dengan Nabi dipanggil sahabat. Yang dapat jumpa sahabat kita panggil tabi'in.
Yang dapat jumpa tabi'in, kita bagi tabi'in. Jadi Sayyidatina Nafisah tabi'in dapat jumpa tabi'in. Sayyidatina Nafisah sering kali pergi haji setiap tahun sampai diriwayatkan 17 kali Sayyidatina Nafisah dalam hidupnya dapat menunaikan ibadah haji. Tapi menariknya adalah Sayyidatina Nafisah buat haji ni semua dalam keadaan berjalan kaki, tak pernah berkendaraan. Siapa yang dah pernah pergi haji semua tahu dia punya kesusahan jalan daripada Musdalifah tu naik bas pergi Muaisim, dia dah pernah dari Muaisim jalan kaki pergi Mina, semua dah pernah. Bayangkan Sayyidatina Nafisah buat haji semuanya dalam berjalan kaki. Itu adalah pengorbanan Sayyidatina Nafisah lah. Beliau dapat belajar dengan para tabi'in sampai menjadi seorang ulama. Sampai Sayyidatina Nafisah diberikan gelaran sebagai Nafisatul Ilm. Nafisatul Ilm. Kalau saya every time saya bawa, kalau dengan bibi Nafisah jumpa dengan orang-orang Mesir, siapa nama dia? Nafisah. Nafisatul Ulum, Nafisatul Ilm. Tu teringat Sayyidatina Nafisah di sini. Nafisatul Ilm. Nafisah bermakna orang yang benda yang berharga dia terlalu, nilainya terlalu tinggi sampai tak terharga. Nafisah yang juga jarang didapati, itu namanya Nafisah. Jadi beliau mempunyai ilmu yang mendalam, tu dia pun dipanggil sebagai Nafisatul Ulum. Jadi bagaimana Nafisah boleh ada di Mesir? Ceritanya panjang, diringkaskan. Sayyidatina Nafisah terdetik untuk menziarahi nenek moyangnya. Kalau dia dah cicit Nabi SAW, nenek moyangnya sampai ke akhir adalah Nabi Ibrahim AS. Jadi beliau terdetik untuk pergi ke Palestin. Jadi pergi ke tempat yang kita dah pernah ziarah baru ni. Ke mana? Ke Hebron. Sayyidatina Nafisah dengan suaminya Ishaq Al-Mu'taman pergi ke Hebron, pergi Khalil jumpa Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ishaq, Yaqub dan sebagainya. Barulah orang-orang Mesir panggil datang ziarah di sini dah lalang dia safar, orang Mesir panggil. Sayyidatina Nafisah bila setibanya di Mesir, orang-orang Mesir semuanya keluar daripada rumah berkaki ayam kerana saking gembiranya, tak sabar nak jumpa Sayyidatina Nafisah. Mereka menyambut Sayyidatina Nafisah. Asal niat Sayyidatina Nafisah nak stay sini, nak duduk 3 malam je. Tapi hari yang ketiga tu dia nak keluar, suami dah jom balik Madinah Munawarah. Orang-orang Mesir tahan pintu dia. Orang Mesir tahan, jangan balik, kita nak kau kat sini, sampai 7 hari 7 malam masih Sayyidatina Nafisah tak boleh keluar dari Mesir kerana kecintaan orang Mesir pada keturunan Nabi SAW. Sampailah Sayyidatina Nafisah bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata memang tempat ajar kau di sini. Jadi bilang suami kau akan tetap di sini. Itu yang lepas tu Sayyidatina Nafisah memang stay kat sini lah. Itu yang akhirnya Sayyidatina Nafisah rumahnya ada di sini, rumah asal di sini. Yang di sini juga hospital Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah ni seorang doktor juga, doktor badan dan juga doktor roh. Orang yang datang nak berubat dari segi jasmani ataupun dari segi rohani, Sayyidatina Nafisah pun merupakan doktor. Jadi di sinilah tempat Sayyidatina Nafisah mengajar. Di sinilah tempat dia tinggal. Di sinilah yang tempat beliau menggali kuburnya sendiri. Kita pernah ceritakan, dia menggali kuburnya sendiri, duduk di dalam kuburnya, menghatamkan Quran sebanyak 109 kali. Kali yang ke-9 kali yang ke-109 sampailah ke ayat lahum darussalam inda rabbihim, seperti yang kita dah ceritakan. Bagi mereka syurga Darussalam. Sayyidatina Nafisah menghembuskan nafas yang terakhir. Itu pengakhirannya ayat Sayyidatina Nafisah. Karamah Sayyidatina Nafisah. Sungai Nil, tuan-tuan dan puan, pernah kering beberapa kali dalam sejarah. Sungai Nil yang kita nampak semalam tu pernah kering. Yang pertama pada waktu Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sungai Nil pernah kering. Jadi mereka memohon bantuan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat apa daripada Madinah? Dia tulis surat. Dia tulis kat situ, wahai Nil, engkau hamba Allah, aku hamba Allah, mengalirlah kamu dengan izin Allah. Sayyidina Umar kata, rempahkanlah surat ni dekat Sungai Nil. Dia lempar, Sungai Nil terus mengalir. Itu karamah Sayyidina Umar. Kemudiannya pada zaman Sayyidatina Nafisah radhiyallahu ta'ala anha, hati-hati ramai orang kat sini. Pada zaman Sayyidatina Nafisah radhiyallahu ta'ala anha, sungai ini pun pernah kering. Apa yang Sayyidatina Nafisah buat? Dia kata, ambillah mudah selendangku, campakkanlah selendang ini dekat sungai ini. Bila mereka ambil selendang pergi ke sungai ini, campakkan, terus dia mengalir dengan izin Allah SWT. Pernah seorang kanak-kanak Yahudi kakinya lumpuh, lalu bapaknya bawa berjumpa dengan Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah mengambil wuduk, air titisan wuduk itu terkena kepada Yahudi yang lumpuh, terus sembuh dengan izin Allah SWT. Itu adalah antara karamah-karamah Sayyidatina Nafisah. Imam Asy-Syafi'i berguru dengan Sayyidatina Nafisah. Sering kali Imam Syafi'i datang jumpa Sayyidatina Nafisah berguru.
masa kita belajar yang tak ada masalah kalau guru tu seorang wanita, kerana guru Imam Syafi'i adalah seorang wanita lah, Sayyidatina Nafisah. Mungkin ada orang-orang yang kata, alamak, wanita tak boleh lah jadi orang alim. Tak, Sayyidatina Nafisah ni orang alim. Sayyidatina Nafisah ni Nafisah tu boleh. Imam Syafi'i sendiri berguru dengan Sayyidatina Nafisah. Sampaikan murid meninggal dulu, guru solatkan jenazah. Sayyidatina Nafisah dapat solatkan jenazah Imam Syafi'i. Ya, alhamdulillah, syukur kita dapat menziarahi, insya-Allah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian. Ini takkan sempurna kalau kita tak jejak para ulama. Kita alhamdulillah dah menjejaki imam kita yang agung, Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita juga dah menziarahi antara yang banyak berjasa dalam mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu Imam Syafi'i adalah pasal, ingat tak pasal-pasal yang saya pernah kongsikan? Pasal yang pertama, pasal pertubuhan. Imam Syafi'i dah menubuhkan the establishment of mazhab Syafi'i. Khalas, selesai. Kemudian pasal apa tu, periwayatan dah selesai. Pasal penyusunan, masya-Allah, boleh ingat. Pasal penyusunan Syekh Zakaria Al-Ansari kita dah ziarah. Sekarang ni kita nak menziarahi anak murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini fasa penstabilan mazhab. Inilah tokohnya, Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Ada dua tokoh ya, Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Yang ini sepatutnya ditulisnya Syamsuddin Ar-Ramli. Kita tengok kita sejarah, kita tahu yang ada di sini bapaknya nama dia Syihabuddin Ar-Ramli, lepas tu anaknya nama dia Syamsuddin Ar-Ramli. Kedua-duanya merupakan tokoh terbesar dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang bermazhab Syafi'i mesti kenal Imam Ramli. Kalau tak, kita tak boleh panggil dia betul-betul mazhab Syafi'i, kerana mesti kenal imam-imam dia lah, mesti kenal Imam Ar-Ramli. Siapakah Imam Syihabuddin Ar-Ramli? Beliau merupakan guru Imam Abdul Wahab Sya'rani. Baru ziarah. Muridnya agung, bermakna gurunya masya-Allah lah, agung lah. Imam Syihabuddin Ar-Ramli lah yang mengajarkan Imam Sya'rani ilmu fiqh sampai masya-Allah jadi ulama. Beliau lah Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Beliau lah yang mengajar dekat madrasah yang terpenting dalam Tahirah ketika Syiah dihakis bila Salahuddin Al-Ayyubi tutup Azhar selama 100 tahun. Kan ada madrasah-madrasah yang kecil-kecil kan. Siapa yang mengajar dekat madrasah-madrasah ni? Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi beliau memainkan peranan besar dalam menghakis fahaman Syiah. Beliau memainkan peranan besar dalam mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Syihabuddin Ar-Ramli. Kemudian anaknya Syamsuddin Ar-Ramli. Syamsuddin Ar-Ramli inilah rujukan mazhab kita Imam Ramli. Tuan-tuan dan sekalian, siapa yang mendalami dalam mazhab Syafi'i mesti kenal antara dua tokoh ni, Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Ini dalam fasa penstabilan kita akan nampak dalam fiqh nanti ada perbezaan pendapat. Imam Ramli kata A, Imam Ibnu Hajar kata B. Nanti siapa yang belajar fikir dalam mendalam akan ada khilaf dia. Khilaf bermakna perbezaan pendapat antara Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Tapi orang-orang Mesir bila dengar macam ni kita belajar, orang Mesir selalu marah kita. Apa ni korang asyik sebut Ramli dengan Ibn Hajar? Ramal tu dalam bahasa Arab, Melayu tu maknanya pasir. Hajar tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia batu. Apa ni korang kat majlis-majlis sebut pasal pasir, sebut pasal batu, pasir batu? Tak, sebenarnya nama orang jadi P Ramli kan, Ramli daripada nama Ramli lah. Itu maksud dia. Jadi dua tokoh yang penting kita kena ingat, Ibn Hajar dengan Ramli. Saya beritahukan terus pendapat Imam Ramli banyaknya tersebar di negeri Mesir, di negeri Mesir, dekat Afrika, dekat utara. Kalau Asia banyak menggunakan pendapat Ibn Hajar. Jadi ini antara macam benda-benda mazhab lah. Nanti kita belajar kita ada dua pendapat. Macam mana ni pendapat ni, nak ambil yang mana? Kita kat Singapura, ulama-ulama kita datang dari Yaman kan banyak. Jadi kita ambil Ibn Hajar. Jadi orang-orang Mesir ni banyak mengambil pendapat Imam Ramli. Dalam mazhab Syafi'i pun ada perbezaan pendapat tuan-tuan dan puan. Ada.
Itu fasa penstabilan Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau fasa-fasa yang sebelum tu ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dah banyak lagi lah Kalau saya sebut sekarang makin pening makin pening. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada lebih dari 1000 tokoh. Ada lebih dari 1000 tokoh ulama mazhab Syafi'i. Dekat di rumah kita ada satu kitab ni, nama kitab dia Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra, bermakna ensiklopedia tokoh-tokoh para ulama Syafi'iyah. Dia dalam 13 jilid. Takkan habis baca. Kalau baca memang semuanya tentang tokoh pertama, kedua, ketiga, keempat. Itulah ulama-ulama kita. Apakah nama kitab yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Ramli? Nama dia Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhaj. Ya tuan-tuan dan puan, ia adalah ilmu kitab yang kita pegang. Kitab yang terakhir untuk kita pegang dalam mazhab Syafi'i, nama dia Minhajut Talibin. Kalau kita boleh catat nama dia Minhajut Talibin. Itu adalah kitab muktamad kita, kitab rujukan kita, Minhajut Talibin. Yang mensyarahkan Minhajut Talibin adalah Imam Ramli, Syamsuddin Ramli. Nama dia Nihayatul Muhtaj. Ini semua kitab-kitab rujukan kita lah. Allah Subhanahu Wa Taala alam, kita bersyukur kita dapat berjumpa tokoh-tokoh yang banyak berjasa dengan kita. Mari sama-sama kita berikan salam kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidana ya Imamana Syihabuddin Ar-Ramli. Assalamualaikum ya Sayyidana Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah anna khairal jazaa fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan ulama-ulama kami, ya Allah, dengan keberkatan Imam Syamsuddin Ar-Ramli dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, bukakanlah kami pintu makrifat kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, permudahkanlah kami untuk menghafal dan memahami hukum kami, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami permudahkanlah jalan kami menuntut ilmu, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, supaya kami dapat jadi hamba-Mu yang saleh dan salihah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tiada yang dapat diungkapkan melainkan, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang benar, ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya Allah, maka dengan itu jadikanlah kami hamba-Mu yang dapat mengenal-Mu, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Para anbiya dengan rasul, mereka tidak tinggalkan dinar, mereka tidak tinggalkan harta, mereka tidak tinggalkan dirham, mereka tinggalkan ilmu. Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Jadi barang siapa yang telah mengambil warisan ilmu, maka telah mengambil sebahagian yang besar. Itu anda perempuan, menuntut ilmu ni bukan bagi mereka yang telah masuk madrasah, tidak. Menuntut ilmu ni bukan hanya mereka yang ustaz-ustaz ataupun pelajar-pelajar madrasah, orang-orang yang pergi ke Middle East, tidak. Menuntut ilmu ni untuk semua orang. Menuntut ilmu ni merupakan kewajipan semua orang. Nabi SAW bersabda dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah satu fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Ustaz, kita nak belajar apa? Senang saja tuan-tuan dan puan. Untuk kita yang baru nak mula, kita ambil 3 ilmu saja. Kita panggil sebagai ilmu fardu ain. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu akidah untuk menguatkan keimanan, ilmu fiqh untuk menguatkan amalan, dan juga ilmu tasawuf untuk menguatkan penyucian hati. Itu 3 saja tuan-tuan dan puan. Sekiranya kita nak meninggalkan dunia ini, kita sekurang-kurangnya kita ada 3 ilmu ni. Ilmu mengenal Allah dengan akidah, ilmu menyembah Allah dengan fikir, ilmu menyucikan hati untuk Allah, itu ilmu tasawuf. Tuan-tuan puan, ini bukan untuk golongan yang khas, ini untuk semua orang, dan nak merupakan kewajipan semua orang. Tapi Ustaz Habib nak kena pergi Mesir dan pergi Azhar ke? Itu semua untuk mendalami itu fardu kifayah. Fardu kifayah bermakna satu orang dah buat, yang lain tak payah. Itu maksud fardu kifayah. Kalau semua orang fardu ain kena pergi asar, cukup lah. Biasa dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah. Dalam satu masyarakat tu mungkin sebahagian je yang fardu kifayah untuk pergi keluar menuntut ilmu, supaya dapat balik, supaya dapat mengajarkan. Tapi untuk semua fardu ainnya 3, fiqh,
akidah, tasawuf. Tiga je. Dia tak ada cakap ustaz fiqah, akidah, tasawuf ni untuk orang yang pergi Azhar ni. Tidak. Fiqah, akidah, tasawuf untuk semua. Yang bila-bila yang ekstra-ekstra yang untuk mendalam-dalam itu semua fardu kifayah. Apa yang kita sedang buat pelajar-pelajar semua belajar di sini semua fardu kifayah. Untuk tuan-tuan perempuan fardu ain kena belajar. Fardu ain fardu ain. Tak ada wajib. Dia tak ada macam yang kata alah ni untuk budak-budak pandai je, ni untuk orang-orang yang biasa. Tidak, untuk semua orang. Minta maaf lah, ini kita saling berkongsi lah. Betul. Ni apa tu memang kewajipan lah semua. Alhamdulillah, syukur. sebuah selawat. Selawat ini selawat daripada Sidi Ahmad Al-Badawi. InsyaAllah selawat ini masyhur diamalkan di Singapura. Kita di madrasah, kita di mana-mana kita akan mendengar selawat ini. Selawat Nuril Anwar, Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa sirriyatil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-ashar wa ashabil akhyar adad ni'amillahi wa ikhwanihi ajmain.
Mari sama-sama kita hadirkan hati kita, hadirkan rohani kita, hadirkan nurani kita. Semoga ziarah kita diterima, semoga ziarah kita kabul. Amin, amin. Mari kita beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Ahmad Al-Badawi. Assalamualaikum. Ya Waliyallah. Assalamualaikum. Ya Safiyallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah anna khairal jaza fid dunya wal akhirah. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح صاحب هذا المقام سيدي أحمد البدوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Imam Al-Busiri, Imam Abul Abbas Al-Mursi, Yaqut Al-Arifin, Makinuddin Al-Asmar. Di sini juga ada buku Sayyidina Hussein. Ada 12 orang. Nanti kita berbicara di tempat dia. Dalam tempat tu ada 12 orang. Ada yang tabi'in, ada yang anak Nabi Sayyidina Hussein, anak Sayyidina Ali dan Ali. Di sini juga disebutkan Nabi Allah, Nabi Daniel alaihi salam, yang asalnya bayinya tu ataupun ini dibunuh untuk dibunuh. Jadi diletakkan bayinya itu di dalam gua. Dalam gua itu ada singa. Jadi orang itu pada waktu tersebut ingatkan betul singa itu akan memakan bayi tersebut. Tetapi perkara sebaliknya berlaku, singa yang menjaga bayi tersebut. Setelah Nabi Daniel alaihissalam menjadi tiga ataupun seorang Nabi yang dia sanjung oleh umat Kristian lah, atau Kristian.
lebih kuat, lebih juga buku. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita baca ya akramal khalqi ma liman a'udhu bihi siwaka indahu lil hadithil amimi wa lan yadhiqa rasulallahi jahuka bi idhal karimu tajalla bismi muntakhimi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha tahti ala hasabil isyani fil qasami ya rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munqalimi waltuf bi 'adlika fi daraini inna lahu sabran ma tadatuhu al-ahwalu yanhazimin waltannisu bisalatin minka daimatin ala nabiyyi munhalin wa munsajimi marannahat adabatil badiri musabah wa atrabal isahadil isi bin nagami thumma ar-ridha an abi bakrin wa an umarin wa an aliyin wa an uthman dhil karami wal ali was sahbi thumma at-tabi'in fahum ahlul tuqa wal naqa wal hilmi wal karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tiga kali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan qasidah burdah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan pada kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesucian pada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa ibu bapa kita. Amin. Isteri kita ya Allah. Amin. Kami Amin. matikanlah kami dalam iman. Amin. Matikanlah kami dalam Islam. Amin. Matikanlah kami dalam ihsan. Amin. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Amin. Wa la tuhzigh alaina bisu'il khatimah. Amin. Kami dengan keberkatan qasidah burdah ini, jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini dengan lafaz Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Amin. kami dengan keberkatan qasidah burdah, ya Allah, perkenankanlah hajat-hajat kami, ya Allah, semoga hajat masing-masing. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وزوجاتنا وأصحاب الحقوق علينا. ونسألك يا ربنا الشفاء من كل داء والعافية من كل بلية، كما نسألك يا ربنا أمام هذا المقام الطاهر والولي الصالح أن تمن بالنصر والعزة على أهل غزة، وأن تمكنهم من عدوهم يا رب العالمين، وأن تثبت الأرض تحت أقدامهم، وأن تزلزل عروش عدوهم يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك الستر في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك صلاح الحال وحسن العمل وحسن الخواتيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احشرنا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل الله منكم. Abu Hasan Asyazili. Kita dah mendengarkan tentang pengasas tarekat Syaziliyah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Asyazili. Kita kenal sebutkan kan berkali-kali 4 wali kutub yang hidup pada satu zaman. Ini kita berbual tentang selepas zaman tersebut, Imam Abu Hasan Asyazili. Setelah zaman tersebut, kita ada Imam Abdul Abbas Al-Mursi, seorang wali kutub. Beliau adalah khalifah pertama untuk tarekat Syaziliyah. Maknanya siapa yang mewarisi tarekat Syaziliyah? Beliau adalah Imam Abu Abbas Al-Mursi. Beliau mengambil daripada gurunya, iaitu Imam Abu Hasan Asyazili. Jadi cerita Imam Abu Abbas Al-Mursi, Al-Mursi itu adalah nisbah kepada Mursiyah. Mursiyah itu nama tempat di Andalus. Andalus ada di mana tuan-tuan? Ada di Spain, di Spain. Jadi beliau berasalnya daripada Andalus. Umur 24 tahun, Imam Abu Abbas Al-Mursi nak pergi ke haji dengan abangnya. Jadi mereka naiklah kapal. Sampailah kapal daripada Spain punya, apa tu orang panggil, dekat port dekat Spain. Bila naik kapal, tiba-tiba angin kencang, ribut kencang sampai dah mereka terdampar dekat pantai. Pantainya tiba-tiba, pantainya adalah pantai Tunisia. Daripada Spain nak pergi ke haji kan,
Tapi Allah SWT dengan hikmahnya, Allah SWT menghantarkan angin kencang. Angin kencang tu bawalah ke Tunisia. Bila dah sampai dekat Tunisia, abang dia pun dah busy dengan bisnes. Dia pula pergi belajar. Bila dia pergi belajar, dia terdengar, dekat Tunisia ni ada satu orang wali, nama dia Abu Hasan Syazili. Siapa Abu Hasan Syazili? Pengasas tarikat Syaziliyah. Jadi Imam Abu Hasan Syazili ni berasal dekat Tunisia. Jadi Allah SWT hikmah dia, Allah SWT menghantar angin ribut kencang. Allah SWT menghalang dia daripada pergi haji untuk membukakan dia pintu-pintu yang lain, pintu untuk berjumpa dengan guru. Jadi guru dia Imam Abul Abbas Al-Mursi. Dari guru dia adalah Abul Hasan Syazili. Jadi berjumpalah Imam Abu Hasan Syazili dengan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Dia berguru sampailah, kalau dah berguru dengan wali, memang tidak mustahil anak muridnya terus menjadi wali. Bahkan dia boleh mewarisi kewalian kutub, wali kutub. Jadi Imam Abu Hasan Syazili bersama-sama dengan Imam Abu Hasan Al-Mursi, Imam Abu Abbas Al-Mursi menjadi anak murid yang paling unggul bagi Imam Abu Hasan Syazili. Jadi dia dengan gurunya barulah mereka berdua berazam untuk pergi ke haji. Bila pergi ke haji, on the way, sampailah ke satu tempat, boleh nampak dekat frame. Kita tengok di belakang, di sini nampak satu frame. Di bawah situ adalah gunung-gunung. Di situ adalah tapak kewafatannya Imam Abu Hasan Syazili. Mereka on the way nak pergi ke Madinah lah, daripada Mesir. Ini sebelah Red Sea, 16 hours from here. Ini sebelah Red Sea. Di situ wafatnya guru beliau, Imam Abu Hasan Syazili. Tepat pada doanya, ya Allah matikanlah aku pada tempat yang tak pernah kau dimaksiati. Inilah tempatnya di Humaisarah. Jadi dikebumikan di sana. Imam Abu Abbas Al-Mursi pulang ke sini, Iskandaria, mengajar di sini. Bila sedang mengajar, jumpalah murid. Siapa murid dia yang kita ziarah, yang kita baru ziarah? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingat tak? Yang hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dulunya mengingkari kaum sufi, kemudian bila jumpa dengan gurunya Imam Abu Abbas Al-Mursi terus berubah. Inilah jumpa dengan anak muridnya Abu Ibn Athaillah As-Sakandari. Itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang Imam Abu Abbas Al-Mursi. Antara kata-kata Imam Abu Abbas Al-Mursi yang terpahat ni kita takkan boleh lupa. Imam Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah ma'addatu nafsi minal muslimin." Kalau Rasulullah SAW tidak ada di hadapan mataku, walau sesaat pun, aku tak kira diri aku ni daripada orang yang beriman. Maksud dia kat situ, dia sentiasa nampak baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sentiasa hadir di pandangan mata dia. Sampaikan dia kata, kalau satu saat aku tak dapat pandang Nabi, aku rasa aku bukan orang yang Islam ataupun orang yang beriman. Jadi segi begitulah kelebihan Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi mempunyai anak murid yang ramai yang mewarisi tarikat Syaziliyah. Antaranya Ibn Athaillah Sakandari yang kita telah ziarah. Yang kedua, kita baru saja ziarah Imam Busiri. Imam Busiri pun anak murid Imam Abu Abbas Al-Mursi dan juga Ibn Athaillah Sakandari. Jadi mari sama-sama kita berikan salam kepada wali kutub Imam Abu Abbas Al-Mursi dan juga anak-anaknya. Kita nampak ada lebih daripada satu kubur. Ya, sebab disebut merupakan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidana Abul Abbas Al-Mursi. Assalamualaikum ya Tilmidha Sayyidina Abil Hasan Al-Syazili. Assalamualaikum ya Khalifah Al-Tariqah Al-Syaziliyah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Safi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah anna khairal jazaa fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah, ya kami dengan keberkatan Abu Abbas Al-Mursi, ya Allah, dan keberkatan punya Abu Hasan Syazili, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa anak dan isteri kami, ya Allah, ya Allah, itu kami kurniakanlah kami pintu keberkatan, ya Allah,
Ya Allah, dan kami kurniakanlah kami bahtera syariah ya Allah untuk melayari lautan tariqah ya Allah, untuk berjumpa dengan Tuhan ya Allah. Rabbana bina sunubana wali-walidina warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Antara kalimat terakhir guru besar Imam Abdul Hasan Syazili, pengasas Tariqat Syaziliyah, dia kata kalau aku dah meninggal, hendaklah kamu berpegang teguh kepada Abdul Abbas Al-Mursi, kerana dia lebih mengetahui jalan-jalan di langit daripada kamu mengetahui jalan-jalan di bumi. Kita tahu kita ada GPS, nak pergi tempat ni macam mana, nak pergi naik bas, naik ni. Imam Abu Abbas Al-Mursi tahu adres-adres yang di langit. Maksudnya macam mana nak sampai kepada rahsia-rahsia, macam mana nak sampai dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesanan Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Alhamdulillah kita dapat ziarah khalifah-khalifah Tariqat Syaziliyah yang terunggul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dibenarkan untuk menziarahi sebuah tempat yang menghimpunkan 15 orang wali. 15 orang wali semuanya dalam satu tempat. Mereka merupakan yang di sebelah kanan dan sebelah kiri semuanya merupakan anak-anak murid Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi kita baru ziarah Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Semua yang kita ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, okay? Yang 12 di tepi semua merupakan anak-anak murid Imam Abu Abbas Al-Mursi. Semuanya merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sedang berada di tengah-tengah tempat persemadian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar di tengah-tengah ini adalah cucu dan cicit bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Zahra mempunyai anak yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin mempunyai ramai anak, 3 daripadanya ada di sini. Yang pertama Sayyidi Muhammad Salahuddin. Yang kedua Sidi Muhammad Mas'ud. Kemudian yang ketiga Sidi Muhammad Al-Munqai. 3 orang keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah kira cicit Sayyidina Ali, bermakna Rasulullah SAW oneng-oneng lah, oneng-oneng bagi baginda Nabi SAW, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dari rahmati Allah sekalian, Sayyidina Husain, okay, yang kita akan menziarahi esok hari, beliau mati syahid di Medan Karbala 10 Muharram. Beliau mati syahid, dipisahkan kepala dengan anaknya, kepala dengan badannya. Kesemua keluarga Sayyidina Husain korban, kena ambush kan, wanita tu semua kena, melainkan 1 orang lelaki dan 3 orang wanita. 1 orang lelaki nama dia Ali Zainal Abidin, dikebumikan di Baqi'. 3 orang wanita, 1 dikebumikan di sini Sayyidatina Zainab. Yang kedua Sayyidatina Sukainah, dikebumikan di Mesir. Sayyidatina Fatimah An-Nabawiyah, dikebumikan di Mesir. Yang menyelamatkan lelaki ini, iaitu Ali Zainal Abidin, adalah 3 wanita ini, iaitu Sayyidatina Zainab. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, sewaktu tragedi Karbala, dia sedang kecil, sedang demam. Orang-orang tentera Yazid bin Muawiyah, tentera Islam yang bunuh ni bukan orang kafir, orang Islam bunuh Islam. Yazid bin Muawiyah dah bunuh semua keluarga baginda Nabi SAW. Tinggal 1 je, Ali Zainal Abidin, tapi beliau tengah kecil, tapi dah tengah demam juga. Sayyidatina Zainab, dia ambil pelepah kurma, dia lawan, seperti dia lawan dengan pedang. Lepas tu dia kata, korang ni pengecut sangat ke sampai budak kecil yang tengah demam pun kau nak bunuh? Kalau kau betul lelaki, kau takkan bunuh lelaki yang budak masih demam lagi. Lepas tu mereka semua takut. Lepas tu Sayyidatina Zainab kata, orang-orang yang dah bunuh cucu Nabi SAW, hari kiamat nanti apa yang kau nak cakap kat Nabi SAW? Sampaikan Hasan Al-Basri meriwayatkan, kalaulah aku di kalangan tentera yang dah bunuh Sayyidina Husain, aku tak nak masuk syurga. Walaupun aku dapat masuk syurga, aku tak nak masuk syurga, kerana aku malu dengan datuknya, iaitu Rasulullah SAW. Aku dah bunuh cucu dia, takkan aku nak masuk syurga baginda Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri kata, kalau aku di kalangan tentera Yazid, aku takkan masuk syurga.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Allah SWT sendiri yang menjaga keturunan Nabi SAW. Walaupun Sayyidina Husain tinggal anak satu, Ali Zainal Abidin, tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin mempunyai anak yang ramai. Daripada situ keturunan Nabi SAW tidak terputus. Daripada Ali Zainal Abidin, anaknya adalah Muhammad Al-Baqir, anak dia Ja'far As-Sadiq, anak dia lagi Musa Al-Kazim. Beranak pinak sampai ke zaman sekarang, tuan-tuan dan puan, lebih dari 2 juta keturunan Nabi SAW ada. Semuanya daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang merupakan anak bagi Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan pun ada satu anak, Zaid Al-Ablaj. Daripada Zaid Al-Ablaj juga keturunan-keturunan Sayyidina Hasan. Ini menunjukkan bahawa yang menjaga keturunan Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Barang siapa yang mengatakan Nabi SAW tidak ada keturunan, maka keturunan dia yang akan terputus. Ini berlaku pada zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab semua, ya, ketika anak Nabi SAW Ibrahim dan Abdullah meninggal dunia, mereka kata, alah, Nabi Muhammad dah tak ada keturunan lagi lah. Muhammad dah tak ada keturunan lagi dah. Lepas tu Allah Taala turunkan surah apa yang diturunkan? Surah Kausar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ayat terakhir, inna syani'aka wal abtar. Apa maksud inna syani'aka wal abtar? Maksud dia, yang mengatakan kamu tak ada keturunan, huwal abtar, dialah yang terputus keturunan dia. Jadi jangan sekali-sekali kita kata Rasulullah SAW dah tak ada keturunan. Sekarang kita ada tahu ideologi kata Nabi dah tak ada keturunan, nanti keturunan dia yang akan terputus. Jadi keturunan Nabi SAW semua tersebar, antaranya Sidi Muhammad Salahuddin, Muhammad Mas'ud, Muhammad Al-Munqai. Esok insyaAllah kita akan ziarah Sayyidina Husain, kita akan ziarah Sayyidatina Nafisa, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Sukainah. Ramai anak keturunan bagi Nabi SAW. Mari sama-sama kita berikan salam kepada semua ahli kubur di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diyara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu lahiqun wa anna as-sa'ata qarib. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ashabi hadil maqamat Sayyidina Muhammad Salahuddin wa Sayyidina Muhammad Al-Mas'ud, Sayyidina Muhammad Al-Munqai wa sairil awliya talamizi Abu Abbas Al-Mursi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa khtim bi solihati a'malana wa ajalana ya Allah ya karim. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidana ya qut al-arshi. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya safi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah anna khairal jazaa fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim بالصالحات أعمالنا وعجلنا يا رب الكريم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله منكم إنا ومنكم. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, yang kami dengan keberkatan wali-wali yang dikemukakan di sini, Ya Allah, dengan keberkatan sini Makinuddin Al-Asmar, dengan keberkatan yang Yaqutul Arsy, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ibu bapa kami, Ya Allah, ampunkanlah dosa anak dan isteri kami, Ya Allah. Ya Allah, itu kami jadikanlah akhir kalam kami dunia ini dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu kami kurniakanlah kami Lailatul Qadar pada setiap tahun, Ya Allah. Ya Allah, itu kami berikanlah taufik untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami berikanlah kami kurniaan Lailatul Qadar sepanjang hidup kami, Ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bila wa minkum Alhamdulillah. Jadi itu tamat sudah di daerah ini. InsyaAllah kita teruskan perjalanan untuk menziarah Nabi yang terakhir, Nabi Daniel. Agak strict sebab kementerian dan kementerian wakaf dah arahkan tempat itu untuk persediaan dan renovasi. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala izinkan kita untuk menziarahi seorang lagi nabi ya. Alhamdulillah, dalam pakej sejak Rasul kita ramai para anbiya, para rasul yang kita telah ziarah Kalau kita imbas kembali di Jordan, alhamdulillah Nabi Syuaib sudah kita ziarah. Nabi Syuaib sudah kita ziarah. Di Baitul Maqdis Nabi Yunus alaihi salam sudah kita ziarah. Nabi Musa alaihi salam kita dah ziarah. Di Khalil Hebron kita dah ziarah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dekat Mount Zion kita dah menziarahi Nabi Daud alaihi salam. Masya-Allah, kita sambung perjalanan kita di Mesir, di bumi Iskandariah ini. Kita menziarahi seorang lagi nabi, daripada nabi Allah Subhanahu taala, Nabi Daniel. Beliau bukan seorang rasul kerana tidak ditugaskan untuk tabligh. Beliau seorang nabi. Kita tahu berapa ramai para nabi yang ada? 124,000 124,000. Daripada 124,000, 313 adalah rasul. Dalam 313, 25 yang disebutkan dalam Quran. Nabi Daniel AS, tuan-tuan dan puan, hidup ni sebelum pada zaman Nabi Isa lagi. Seorang nabi di kalangan Bani Israel. Maksudnya setelah Nabi Musa lah. Okey, sekarang ni kita tentukan siapa yang naik motor tidak akan datang. Okey, siapkan 600 kini. Kita awal kita akan kawal di sini. Apa pun yang satu di sekarang buat di bawah semacam itu. Kita akan 600 kini. Siapa yang akan datang tidak akan datang.
begini kalau membuat satu orang saja kan, satu orang yang diisi. Kalau nanti kita kuda itu menjadi dua orang. Menyambut. Habibi. Yalla, yalla. Go, 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 go. Halo. Ya Habibi.